Selamat sejahtera. Hari ini kita bertemu kembali dalam kelas geografi tingkatan 4. Kalau kata minggu lepas, kita dah belajar kesan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia. Untuk minggu ini, kita nak tengok kepada alam sekitar pula. Apa kesan negatif kepada alam sekitar bila berlakunya letusan gunung berapi, tsunami dan juga gempa bumi. Okey, kita tengok. Yang pertama, kita tengok dari segi kesan negatif, iaitu kesan yang tak baik. Okey, yang pertama dia akan menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Okey. Urusan flora dan juga fauna. Flora ni tumbuh-tumbuhan. Fauna ini merujuk kepada kita kena buka jam. Kalau tak nanti dia jadi double cikgu punya penulisan. Lepas tu dia lari sana lari sini. Okey. Ini ialah hidupan liar. Okey. Kita tengok kenapa dia akan memberikan kepupusan. Kepupusan ni maksudnya dia mati. Okey, kepupusan ni mati. Okey, sampai tak ada dah dia punya orang kata mungkin mati dalam populasi yang banyak lah. Okey. Letusan gunung berapi akan menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Ini ialah fakta dia. Flora dan fauna yang berada di kawasan gunung berapi akan musnah akibat terkena lava yang panas. Kita tahu apabila gunung berapi, okey, dia memuntahkan lava ni. Okey, bila dia muntahkan lava ni adalah sangat panas dan suhu dia boleh mencecah beribu-ribu darjah Celsius. So kalau kata dekat area sini ada pokok, okey, kemudian ada hidupan liar yang ada di kawasan sini, mungkin ada gajah, okey, mungkin ada juga serigala. Yang ada dia akan mati. Okey, ataupun kita sebut kepupusan. Okey, contoh yang dia bagi ialah di Santa Ana di El Salvador pada tahun 2005 dan Kilauea di Hawaii pada tahun 2018. Okey, yang kedua, kesan dia ialah kemusnahan habitat flora dan fauna. Dia berbeza bila kita sebut perpupusan flora dan fauna dan kemusnahan habitat flora dan fauna. Okey, habitat ini dia merujuk kepada tempat tinggal. Okey. Okey, kalau tadi pokok-pokok tu mati. Okey. Dan gajah tu mati. Serigala tu mati. Tapi bila kita kata kemusnahan habitat, maksudnya okey, kalau kata flora ni mungkin dia ada lagi tempat lain. So yang tempat lain yang tak kena tu tak matilah. Kalau untuk fauna, gajah, serigala ni dia berjaya menyelamatkan diri. Tapi tempat tinggal dia kat situ musnah. Itu maksud dia. Okey, kita tengok. Kejadian tsunami turut memusnahkan habitat flora dan fauna. Ini fakta. Tsunami menyebabkan habitat flora dan fauna seperti hutan payu bakau, ikan, udang, ketam musnah. Contohnya tsunami di Thailand pada tahun 2004 dan Jepun pada tahun 2011. Sebab kita tahu tsunami ni ialah kejadian ombak besar. Ombak besar bila dia hempak ke daratan, dia akan tarik segala benda yang ada dan dia akan memusnahkan kawasan daratan yang dihempas ombak tu lah. Okey, ini ialah gambar tsunami yang berlaku di Jepun. Okey, kemudian yang ketiga ialah pencemaran alam sekitar. Kenapa? Kita tengok. Letusan gunung berapi menyebabkan pencemaran udara. Okey, bila kita jawab dalam exam, kalau kamu tulis pencemaran alam sekitar, kamu akan dapat 0 markah. Ingat kalau nak tulis dalam exam mesti spesifik. Okey, kita akan sebut macam ni. Letusan gunung berapi akan menyebabkan pencemaran udara. Okey, pilih salah satu pun dah okey. Air dan juga tanah. Okey, kenapa?
Debu dan asap mengandungi sulfur dioksida, karbon dioksida. Debu serta habuk terampai terhasil semasa letusan tersebut menyebabkan udara, air dan tanah tercemar. Sebab kalau udara tu kita hidup, dia dapat tengok. Okey. Itu tercemar. Kemudian kalau air, habuk-habuk tu jatuh dalam air, dia akan mengubah pH air. Sama juga tanah. Bila benda ni terjatuh, diserap ke dalam tanah, dia akan mengubah pH tanah. Okey, contohnya letusan gunung berapi Pinatubo di Filipina pada tahun 1991. Okey, ini kesan negatif kepada alam sekitar ada 3. Okey, kita ada 1 kesan positif. Okey, iaitu perubahan landscape ataupun kita sebut perubahan pandang darat fizikal. Okey, letusan gunung berapi menyebabkan perubahan landscape terhadap kawasan sekitar. Okey, contohnya pembentukan tasik genaha yang menghasilkan pandang darat yang menarik di kawasan sekitar. Contoh tasik Quilato di Ecuador dan tasik Cidades di Azores, Portugal. Okey, so sebutan cikgu tak berapa tepat tu, abaikan je lah. Sebab cikgu bukan cikgu yang good in pronunciation. Tengok tu sebut pun. Okey, orang Kelantan biasa makan budu. Bila makan budu, cakapnya bau budu lah. Okey, kita teruskan dengan latih diri 5B. Okey, cikgu nak kamu jawab. Apa potensi yang boleh dirasakan akibat perubahan landscape di kawasan gunung berapi? Okey, sebut potensi ni. Kita nak lebih kepada sumbangan ataupun kebaikan. Okey, nanti cari tengok. Okey, kita selesai kesan kepada alam sekitar. Okey, sekarang kita nak tengok langkah-langkah mengurangkan risiko bencana tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Okey, kita tengok. Yang pertama, macam mana kita nak kurangkan kesan? Kita nak halang tak boleh sebab ini ialah kejadian alam semula jadi. Okey, so kita hanya mampu kurangkan impak kesan dia. Yang pertama ialah kita memasang alat pengesan tsunami. Okey. Kebanyakan negara di rantau Asia telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan memasang alat pengesan tsunami yang dikenali sebagai Deep Oceans Assessment and Reporting of Tsunami, iaitu DART, ataupun dalam exam kamu boleh terus sebut DART dengan huruf besar, kamu dah dapat markah, tak perlu tulis nama penuh, Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis. Okey. Kemudian contoh memasang DART di kawasan perairan pantai yang berisiko mengalami tsunami. So itu fakta kita ialah memasang alat pengesan tsunami yang dikenali sebagai DART, iaitu memasang di kawasan pantai yang berisiko mengalami tsunami, kamu dah akan dapat 3 markah. Okey, kemudian yang ni hanyalah orang kata cerita sampingan, tak perlu kamu masuk dalam exam, tak perlu kamu masuk dalam isi orang kata jawapan kamu. Dia kata DART ini dipantau oleh Jabatan Meteorologi Malaysia (MET). Agensi Pengurusan Bencana Negara NACMA turut berperanan membantu masyarakat menghadapi bencana alam. Contohnya menjalankan aktiviti Asians Commit Disaster Management. Okey, dekat sini dia boleh jadi point nombor 2, iaitu kamu kata agensi kerajaan seperti NACMA berperanan, okey, sambung, berperanan membantu masyarakat menghadapi bencana alam dengan, ini contoh kan kamu tulis, dengan menjalankan aktiviti Asians Commit Disaster Management ataupun ACDM tu boleh short form lah. Okey.
Yang kedua, kita akan mewujudkan zon penampan untuk mengelakkan yang ni yang kedua, so yang ni yang ketiga lah. Kenapa tak boleh tulis pula? Tertutup pen ni. Sekejap. Yang ketiga, kita mewujudkan zon penampan. Okey, mewujudkan zon penampan untuk mengelakkan hakisan pantai semasa kejadian tsunami, iaitu dengan menanam pokok bakau di sepanjang pesisir pantai seperti Bagan Lalang, Sepang, Selangor. Kita tanam pokok bakau ni sebab pokok bakau ini dia ialah penghalang hakisan semula jadi. Dia mengelakkan hakisan pantai. So kalau tsunami berlaku pun dia tidak sempat, orang kata, sebab ada benda yang menghalang, dia tidak akan sampai ke daratan yang lebih jauh. Dan kemudian kalau katalah ada manusia yang tertarik oleh ombak tersebut, dia masih sempat berpaut pada kata pokok-pokok bakau yang ada. So kita perlu wujudkan zon penampan. Okey. Seterusnya, yang keempat ialah latihan menghadapi bencana alam. Bagi mengurangkan risiko tsunami, gempa bumi dan letusan gunung api, latihan tentang cara-cara untuk menyelamatkan diri perlu dijalankan. So ini ialah fakta, iaitu ataupun contohnya iaitu latihan dilakukan oleh murid-murid di Jepun yang dilatih berlindung di bawah meja ketika berlaku gempa bumi. Okey, ini adalah contoh-contoh latihan yang boleh dilakukan. Okey. Kemudian yang kelima ialah kempen kesedaran alam sekitar. Dalam exam mesti tulis lengkap kempen kesedaran alam sekitar. Kalau kamu tulis kempen kesedaran, kosong. Kempen kesedaran apa? Kempen kesedaran supaya orang kata membaca ke, kempen kesedaran yang untuk sedar celik ilmu ke, dia boleh petikaikan. So kalau nak tulis, mesti tulis kempen kesedaran alam sekitar. Okey, kempen kesedaran alam sekitar ini dijalankan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang cara-cara menjaga alam sekitar dan kepentingan hutan paya bakau di kawasan pinggir pantai sebagai penampan ombak. Contohnya, kempen penanaman anak pokok bakau dijalankan oleh United Way Mumbai UWN di India dan Pertubuhan Safe Freedom Island Movement SFIM di Manila, Filipina. So mana-mana yang sesuai lah. Okey. Yang keenam ialah teknologi kalis gempa. Okey, penggunaan teknologi kalis gempa ini fakta dapat membantu mengurangkan risiko bangunan runtuh dan mengalami kerosakan yang teruk. Antaranya ialah memasang gentian karbon pada bahagian luaran dan dalaman bangunan untuk menggunakan peredam seismik sebagai kerangka bangunan dan meletakkan pelapik getah sebagai alas bangunan untuk menahan gegaran. So kalau kamu dalam exam nak terang banyak kan, takut tak orang kata tak ingat. So cara dia, penggunaan teknologi kalis gempa yang dapat mengurangkan risiko bangunan teruk dengan kamu ambil salah satu je, dengan memasang gentian karbon pada bahagian luaran dan dalaman bangunan. Cukup. Okey, belakang tu tak perlu ambil. Okey, contohnya negara Jepun, bangunan kalis gempa bumi dibina untuk mengelakkan kerosakan teruk semasa gempa bumi. Okey, so kamu dah faham untuk kata langkah-langkah dia. Sekarang cikgu nak kamu jawab soalan ni. Ini soalan kedua lah. Okey, sekiranya anda berada di kawasan yang sedang mengalami gempa bumi, apakah tindakan yang perlu anda lakukan? Okey, dia bukan kata anda sedang berada dalam situasi gempa bumi tu, no. Dia kata anda berada di kawasan yang sering mengalami gempa bumi. So apa langkah-langkah yang boleh anda buat untuk mengurangkan risiko kepada anda? Kalau kamu cikgu bagi setip, kamu tengok rumah di Jepun satu, tengok keadaan perabot di dalam rumah di negara Jepun macam mana. So kamu akan dapat satu jawapan kat sana. Okey, so secara tak langsung kita dah habis bab ini. So kita dah belajar tentang struktur bumi, sepadan plat tektonik, kesan pergerakan plat tektonik, kesan tsunami dan langkah-langkah.
Okey, so cikgu nak kamu buat, boleh photostat. Okey, dan buat soalan ni. Okey, untuk kelas kamu, cikgu just nak kamu buat sampai bahagian B je. Bahagian C tak perlu buat. Okey. Ada soalan boleh tanya cikgu dalam grup. Sekian, terima kasih.